janais. Dalam tajuk yang lepas kita telah baca beberapa tajuk, antaranya berkenaan dengan hukum menziarahi kubur bagi wanita lah. Maksudnya wanita juga dibolehkan untuk ziarah kubur, cuma tidak harus mereka membanyakkan lah. Ziarah kubur dia berulang-alik ke kubur dah. Itu yang pertama dah. Yang keduanya, harus juga ziarah kubur orang yang mati bukan Islam dah. Boleh ke ziarah kubur orang bukan Islam dah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menangis dan ketika mana menziarahi kubur ibunya dah. Okey, tajuk malam ni pula wal maqsudu min ziyaratil kuburi syai'ani. Kenapa kita ziarah kubur dah? Orang lelaki ke perempuan ke? Apakah maksud sebenar kita ziarah kubur dah? Jadi kalau kita tidak ikut maksud sebenar, tak boleh lah, tak boleh pahala lah. Kita kena menepati maksud visi daripada menziarahi kubur. Kata dia wal maqsudu min ziyaratil quburi syai'ani, awalan intifa'u az-zairi bi dzikril mauti wal mauta wa anna ma'alahum imma il jannatin wa imma ilan nar wa huwa al-gharadul awwal min az-ziyarah. Yang pertama sekali, maksud ziarah kubur ni ialah supaya orang yang ziarah kubur dapat ambil manfaat, iaitu dengan dia mengingati mati dan mengingati terhadap orang-orang yang telah mati dah. Dan dia juga ingat bahawasanya tempat kembali mereka sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Itulah tujuan utama kenapa kita ziarah kubur. Ingat ke mati dan ingat kepada orang yang telah mati dah. Yang kedua, naf'ul mayyit wal ihsanu ilaihi bisalami alaihi wad du'ai wal istighfar lahu. Wa hadha khasun bil muslim. Tujuan kedua ziarah kubur ni ialah untuk memberi manfaat kepada orang yang telah mati dah. Dia berbuat baik kepada mereka. Pertama dengan mengucapkan salam. Wad du'ai, dia berdoa. Wal istighfar lahu, dia minta ampun untuknya. Jadi faedah ziarah kubur ni untuk orang itu sendiri, orang ziarah, dia orang yang diziarahi dah. Kata dia ni khusus untuk golongan ataupun orang Islam sahaja dah. Maksudnya mengucapkan salam, berdoa dan istighfar ni untuk orang Islam sahaja dah. Kalau doa, kalau kubur orang bukan Islam, tak boleh. Tak boleh kita nak doa dia, tak boleh nak ucap salam, dia tak boleh minta ampun untuknya dah. Okey, dalil yang menunjukkan bahawasanya perkara yang kedua dah. Yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi SAW kana yakhruju il baqi fayad'u lahum fasa'alathu Aisyatu an zalika faqala inni umirtu an ad'u lahum. Katanya Aisyah, Nabi SAW selalu keluar ke kubur Baqi. Nabi doa untuk mereka. Lalu Aisyah tanya, kenapa Nabi keluar semua tu? Nabi jawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berdoa bagi mereka. Nabi disuruh Nabi disuruh supaya berdoa untuk mereka. Okey, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah yakhruju min akhiril laili fayaqulu assalamu alaikum ahla dari qaumi mu'minin wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Dalil yang kedua daripada Aisyah juga radhiyallahu anha,
Aisyah kata biasanya bila Rasulullah ni giliran rumah Aisyah, Nabi akan keluar pada akhir malam dah. Tengah malam lah. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi Nabi pun tubik daripada rumah Aisyah. Nabi pergi mana saya? Nabi pergi ke kubur Baqi' dah. Maka Nabi pun bagi salam dah. Assalamualaikum ahla dari qaumi mukminin. Selamat sejahtera kepada kamu penduduk perkampungan golongan yang beriman dah. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami dan kamu, wa ma tu'aduna, apa yang dijanjikan kepada kamu, ghada muajjalun, kamu akan menemuinya dah, akan disegerakan dah. Dan kami insya-Allah akan bersama-sama dan mengikuti kamu dah. Wahai Allah, ampunlah bagi penghuni kubur Baqi' Al-Gharqad dah. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan Nabi mengucapkan salam dan Nabi meminta ampun kepada mereka dah. Masalah ni Nabi doa dah. Yang ketiga dah, dalil yang ketiganya daripada Aisyah juga. Aisyah tanya Nabi dah, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa rahimallahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang ketiganya ialah ketika mana Aisyah tanya Nabi, wahai Nabi, apakah yang patut aku baca, aku doa untuk mereka bila aku ziarah kubur dah. Nabi ajar doa kepada Aisyah ni, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Ini doa ni bukan salah saja, bahkan Nabi doa supaya Tuhan bagi rahmat kepada mereka dah. Dan selaginya wa inna insyaallah dah. Wa inna insyaallah tu ku kita lah, bukan kawan kubur kita pula dah. Kita juga akan mengikuti jejak langkah mereka dah, akan mati jugalah maksudnya dah. Dalil yang keempat dah, kana Rasulullah SAW yu'allimuhum idza kharaju bil maqabir wa kana qailuhum yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ni banyak lafaz-lafaz doa ketika mana ziarah kubur dah. Jadi kita boleh pilih lah mana satu kita nak dah. Jangan tak ambil belaka, tinggal belaka dah. Dah sepatutnya kita ambil dah salah satu doa yang Nabi ajar dah. Ini tujuan ziarah kuburnya ialah mengucapkan salam, berdoa dan minta ampun kepada mereka dah. Tapi orang pak kita ni dok dia ziarah kubur dia bawa tikar. Dia apa tikar? Dia ngatik listrik dok. Serang baca Yasin dah. Jadi tidak khilafus sunnah tu. Kalau Nabi ajar bagi salam, kalau kita buat lagu lain, tak boleh kau Nabi sekali apa tikar baca Yasin, tak boleh kau. Tak boleh kau Nabi sekali ngatik listrik dok. Serang dah. Nabi buat sekali tak pedah supaya menjadi contoh kepada orang lain, tak pedah. Tapi Nabi tak buat sekali habuk dah. Sahabat pun tak buat juga. Ni masalah tu. Kita dia yang baru buat, tu pun orang Melayu buat dah. Jadi kita kena fikirlah. Kalau Nabi ajar banyak-banyak doa ni, mana kita baca? Tak baca belaka. Dah. Aisyah siap tanya Nabi lagi. Nabi nak baca kepada dia. Nabi kata baca Yasin lah Aisyah. Dah, baca ayat kursi ke? Tak ada Nabi tak ayat gitu. Apa Nabi tak ayat suruh baca Yasin ke, baca Tahah ke, baca lah ayat mana pun nak baca. Tak, Nabi tak ayat gitu Aisyah. Nabi hanya ajar Aisyah assalamualaikum ahli diyar. Ni Imam Bukhari dah, imam ahli hadis ni mari hadis-hadis macam ni yang kita inilah petunjuk Nabi yang sebenar bila kita ziarah kubur dah. Katanya Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajar mereka bila mereka keluar ke tanah perkubur dah. Hadis Abu Buraidah ni siap Nabi ajar lagi mereka. Saat ni Aisyah tanya, Nabi jawab. Ni siap Nabi ajar lagi bila mereka dah. Maka fakana qailuhum, maka adalah di kalangan mereka yang menyebut membaca doa assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Antum lana faratun, kamu mendahului kami, wa nahnu lakum tabaun, dan kami akan mengikuti kamu. As'alullah, aku pohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu kesejahteraan.
Tak tahulah moga budaya kita dua gitu sama saya kubur. Jadi seolah-olah dia rasa tak cukup Nabi ajar. Nabi ajar wisale saja. Tak pada baca Yasin serang tak. Kan saya. Tak ada Nabi ajar, tak cukup lagi dah. Pada kata gana. Nabi ajar ada sahabat Nabi. Kan saya tanya Nabi jawab dah. Nak kata gana lagi. Ada kata nak kata Nabi ajar tak sempurna lagi. Kan? Jadi kalau orang kata Nabi aja tak sempurna lagi, itu something wrong tu. Dalam buku berdarah tu. Dia rasa Nabi ni tak sempurna lagi. Ajaran Nabi tak cukup lagi. Loh. Kalau rasa tak cukup, baca belakang riwayat ada ni. 5 riwayat Islam baca belakang dalam 5 baca. Loh, puas hati. Dalam hadis. Tak ingat bawa buku ni baca sesuatu tak? Baca ni, Nabi ajar kau Aisyah baca, kau Buraidah baca, tak? Baca belakang 5 doa. Kan? Apa buat hati? Kan? Okey, so lagi lah riwayat terakhir yang kelima dah. Yang terakhir. Kata dia yang kelima bahawasanya Rasulullah SAW telah datang ke tanah kuburan. Ini banyak sikit dah. Nabi pun baca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ini hadis ni dalam Muslim dah. Nabi bagi salam kepada apa dia? Tanah kubur. Dan Nabi kata wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami akan mengikut jejak laku kamu dah. Kemudian Nabi pun sebut pada sahabat-sahabat ramai-ramai. Alangkah rindunya aku jika sekiranya aku dapat melihat saudara-saudaraku dah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami saudara kamu? Wahai Rasulullah. Nabi kata kamu ni sahabat-sahabatku dah. Adapun saudara kita ialah orang-orang yang belum lagi sampai, belum lagi lahir, belum lagi datang dah ke dunia ni. Wa ana faratuhum, dan aku akan tunggu mereka, akan mendahului mereka. Mana? Di Qala Kautsar, haud dah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, macam mana kamu kenal saudara-saudara kamu? Sedangkan kamu tu belum melihat mereka dah. Mereka belum lahir lagi dah. Maka Nabi pun tanya sahabat, wahai sahabatku, apakah pendapat kamu seorang laki-laki ada kuda? Ada kuda seekor. Kita tak payah kuda, kita tak payah kuda. Ada kereta lah, kereta. Dah. Kereta kita, kereta ke dia saya? Toyota. Toyota ke Toyota Vios? Warna kelabu. Dah. Dark grey. Kena saya? Lepas tu kak, memang kereta Toyota banyak. Tapi tak tukar Toyota tu, macam-macam Toyota ada. Kan? Tak tukar dengan Saga dah, tak tukar dah dengan dia. Kata-kata jenama lain tak tukar dah. Kemudian jenis lepas tu ada nombor pula, nak pelik pula, tak tukar dah. Kadang-kadang tukar juga serupa kita pun pecik-pecik kan tak bunyi nak pelik lain. Kata-kata tak sana. Tak tukar. Jadi nombor-nombor pelik ada, kemudian semua sekali tak tukar. Jadi begitulah sebab kita tak tukar kita punya kuda kita, kereta kita tak tukar juga dah. Maka Nabi juga akan kenal umat dia pada hari kiamat nanti dah. Ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina zuhrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Tidakkah seseorang yang memiliki kuda yang bertampung pada muka dia, pada kaki dia, duduk bersama-sama dengan kumpulan kuda yang warna hitam sahaja, warna gelap sahaja, tidakkah dia boleh bezakan kuda dia dengan kuda orang lain? Sebab kata boleh lah. Maka Nabi kata, maka sesungguhnya umatku mereka akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan muka mereka bercahaya dan kaki tangan mereka juga bercahaya dah. Kerana berwudu dah. 3 kali Nabi sebut dah. Wa ana faratuhum al-haudi, dia aku akan tunggu mereka dah di kolam Kausar dah. Kemudian Nabi sebut lagi, ala la yuzadanna rijalun minkum an haudi kama yuzadul ba'iru ad-dhalim. Ingatlah, sesungguhnya akan dihalau beberapa golongan laki-laki daripada kolamku sebagaimana dihalaunya unta yang sesak dah. Nabi sebut ni dalam kepada orang Arab yang biasa pegang unta. Kita tak biasa pegang unta. Tak payah mana lah kita ni. Jadi orang Arab Badui ni bila pegang unta,
dia akan peruntukkan air, munggah air payah ya. Air kolej tu untuk dia sahaja. Jadi kalau unta lain mari, unta tak tahu main mana dia halau lah, dia ambak lah. Munggah air tu untuk dia saja ya. Maka sebagaimana unta orang lain ataupun unta sesak tu dihalau daripada minum air kolej yang dia sediakan, maka begitulah Nabi kata akan dihalau beberapa orang lelaki daripada kolamku unadihim, aku panggil mereka ala halumma aku panggil mereka mari tapi dikatakan kepada mereka sesungguhnya mereka telah menukar ganti agama selepas kamu wahai Nabi sentiasalah mereka berundur maka kata ala suhkan Nabi kata celakalah undur mereka jadi hadis ni menunjukkan Nabi sendiri pun baca doa dan bagi salam kepada bila Nabi ziarah kubur kepada penghuni kubur lah. Jadi cukuplah 5 hadis dah. Tak cukup lagi ke 5 hadis? Mari 50 hadis pun cukup betul lah ya ni juga mari. Dah. 50 hadis sahih belaka riwayat dia dah. Jadi itulah amalan dia baca bila kita ziarah kubur dah. Okey, wa fil babi an Bashir bin al-Khasasiyah wa qad zakartu lafzahu fi ta'liqi al-mas'alah. Okey, yang kedua dah. Ni yang kedua ni sebut ni. Yang kedua, adapun amalan membaca al-Quran ketika ziarah kubur. Dah. Macam mana? Ada ke tidak amalan membaca Quran ketika ziarah kubur? Ada ke tidak? Wa amma qiraatul Quran inda ziyaratiha famimma la asla lahu fi sunnah balil ahaditsul madhkurah fil mas'alah as-sabiqah tushiru bi adami masyru'iyatiha idh law kanat masyru'atan la fa'alahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamaha ashabahu. Adapun membaca al-Quran ketika ziarah kubur, maka termasuk amalan tersebut amalan yang tidak ada asal pun, tidak ada dalil pun langsung tak ada dalil dari sunnah Nabi bahkan hadis-hadis yang telah kita sebut tadi 5 hadis tadi nak bagi tahu bahawasanya tidak disyariatkan membaca Al-Quran kerana kalau jika sekiranya Quran itu disuruh baca, disyariatkan baca, dibolehkan baca, nescaya Nabi akan melakukannya dan Nabi akan ajar kepada sahabat-sahabat. Logik dah tu. 5 hadis sahadis pun Nabi tak ajar. Sahadis pun Nabi tak buat dah. Mesti sahadis kalau Nabi buat kau dah. La siyama, lebih-lebih lagi ketika mana Aisyah bertanya. Aisyah tanya ni. Tak kira Nabi tak boleh Aisyah membacalah Quran, mu ingat macam mana Yasin tak apa. Dah. Nabi royak sepatah. Nabi tak royak baca Quran ni. Allah lah dah. Payah Nabi nak royak ni. Mudah ya. Nabi kata iqra'u Yasin. Dah. Iza zurti al-kubura faqra'i Yasin. Bacalah Yasin. Dah. Ada faqra'i mata yasalul Quran. Bacalah Quran yang mudah. Nabi tahu ayat kan Aisyah. Nabi Aisyah tanya tu. Fa'allamaha salam. Sedangkan Aisyah ni orang yang paling dikasihi oleh Nabi. Dia tanya gapo dia nak baca bila dia ziarah kubur. Aisyah pun macam kita juga tak tahu juga gapo dia Nabi baca dah. Ada zikir kau doa kau baca Quran kau dah. Maka Nabi Aisyah bagi salam, dia berdoa, dan Nabi tak ajar Aisyah baca Fatihah kau, baca Yasin kau, dah baca kursi kau. Falau annal qira'ata kanat masyru'atan lama katama dzalika anha. Kalaulah Quran boleh dibaca dan disyariatkan untuk membacanya, Nabi tak boleh sembunyi kepada Aisyah. Nabi kena royak kepada Aisyah. So, yang keduanya kaedah usul fiqh dah. Kaedahnya kaifa wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ini kaedah ni. Dah. Siapa dia sekali pun hok ngaji syariat, hok ngaji usul fiqh dia akan jumpa kaedah ni dah. Dia panggil tidak harus memperlewatkan memberi jawapan ketika mana ada keperluan. Sekarang ni Aisyah tanya, wahai Nabi mu ziarah kubur, mu baca apa dia mu ziarah kubur? Patut nak royak tu. Sebab orang tanya betul benar. Orang pakai nak dengar belakang jawapan kepada dia dah. Tiba-tiba Nabi tak royak. Jadi Nabi tak royak tu menunjukkan tidak disyariatkan. Fa kaifa bil kitman? Kalau kita nak kata Nabi menyembunyikan, teruk benar. Kita punya kebut Nabi pula lah.
Nabi ajar, tapi Nabi sembunyi dari Aisyah. Nabi ajar orang lain. Oh, berat benar kita jadi. So Nabi khianat lah pulaknya. Dah. Walau annahu 'allamahum syai'an min dhalika lanukila ilaina. Kalulah ada di kalangan sahabat. Kalulah ada di kalangan sahabat Nabi dia tetap baca Quran ni, mesti ada sahabat tu menakalkan apa dia? Perintah tersebut ataupun suruhan tersebut pada kita. Ada seorang tak pada sahabat, tapi tak ada seorang sahabat pun. Itu dalil lah, dalil yang menunjukkan bahawasanya baca Al-Quran tu bukanlah perkara sunat ketika mana kita ziarah kubur. Okey, lebih-lebih lagi, tengok ni, lebih-lebih lagi ada di sana hadis-hadis lah yang menguatkan tidak disyariatnya membaca Al-Quran atas kubur. Dah. Quran kena baca atas kubur masalahnya. Jangan salah faham tu. Quran kena baca. Dah, tapi bukan baca atas kubur. Baca di rumah kita, baca atas masjid, baca di atas kereta, bacalah mana-mana pun. Tapi atas kubur tidak ada galakkan untuk membacanya. Oh, tempat kita hotel Quran 40 hari. Mana tak? 7 hari tunggu kubur. Kalau raja mati hari-hari baca Quran. Dah, sultan mati. Siap dengan selawat lagi. Siap dengan selawat lagi dah. Parah tu. Okey, Nabi sebut la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirul baiti alladhi yuqra'u fihi surah Baqarah. Ini hadis ni menunjukkan tidak disyariatkan baca Al-Quran atas kubur. Nabi kata jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Maksudnya rumah hak tu dia baca Quran tu macam kubur lah. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu lari daripada rumah hak dibaca padanya surah Al-Baqarah. Maksudnya surah Baqarah tak dibaca atas kubur. Tak. Surah Baqarah ni hendaklah dibaca di rumah. Dah. Ni mana-mana rumah ada anak bini dia kena sihir ke ataupun kena gangguan ke, baca surah Baqarah. Surah Baqarah ni syaitan lari dia. Dah. Syaitan akan lari bila kita baca surah Baqarah. Kalau kita letih baca surah Baqarah, kita pasang kaset, pasang CD. Biar di CD dulu baca Quran. Dah. Jadi baca surah Baqarah ni menyebabkan larinya syaitan iblis lah. Faqad asyara ila an al-qubur laysat mawdi' al-qira'ah. Nabi telah mengisyaratkan dalam hadis ni bahawasanya kubur bukan tempat bacaan. Sebab itulah Nabi mengkhususkan, Nabi sebut bacalah Quran di rumah. Dan Nabi larang kita jadikan rumah kita baca kubur. Dah, sebab kubur bukan tempat baca Quran. Sebagaimana Nabi juga isyaratkan bahawasanya kubur ni tempat bukan tempat sembahyang. Jangan kamu jadikan kubur rumah ni macam kubur. Maksudnya kena sembahyang sunat di rumah, sembahyang fardu di rumah. Main sunat lah, main fardu di masjid udah kaki. Jadi di rumah ni bukan, di kubur ni bukan tempat baca Quran, bukan tempat sembahyang. Kalau nak sembahyang, nak baca Quran, baca di rumah. Sebagaimana Nabi mengisyaratkan bahawa kubur juga bukan tempat untuk sembahyang. Nabi bersabda, "Sallu kama aqsallu fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Sembahyanglah kamu di rumah kamu. Jangan kamu jadikan rumah sebagai kubur. Maksudnya rumah tak ada sembahyang ni macam kubur. Dok mati belakang orang dak. Jadi kita kena sembahyang sunat di rumah kita. Sembahyang sunat di rumah kita, maka apa dia, kita membezakan rumah kita daripada kubur lah. Jadi hadis ni disebut oleh Ibnu Muslim daripada Ibnu Umar, dan ada juga hadis disebut Imam Bukhari dah. Semua hadis juga dah. Jadi Imam Bukhari buat bab nah hadis ni. Bab karahiyatus salah fil maqabir. Bab tegah makruh haram sembahyang atas kubur, di kubur dah. Sebab gitulah Imam Bukhari sebut bab dia dah. Jelas lah tu. Tak jelas lagi dah. Jelas tu. Jadi Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hadis ni bahawasanya hadis Ibnu Umar memberi faedah bahawasanya makruh sembahyang di kubur. Maka hadis Abu Hurairah juga memberi faedah makruh baca Quran atas kubur. Maka tak beza. Hadis Abu Hurairah atas tu makruh baca Quran. Hadis bawah ni makruh sembahyang. Dia kaedahnya gini. Datuk Azwira ayat awal-awal lagi dia dia mengajar bab usul apa dia? Bab apa dia? Musalah hadis ni.
Dia makruh ni zaman dulunya, makruh ni maksudnya haram lah. Makruh atau tidak haram ni istilah baru dah. Jadi cumanya ulama zaman dulu dia guna makruh, dia tak guna haramnya. Sebab haram ni benda pasti dah. Benda makruh tu benda kita faham daripada hadis, daripada ni dah. Walaupun ada pendapat segelintir hak kata boleh dah. Jadi hak makruh tu maksudnya dia masih meraihkan lagi lah pendapat lain dah. Dia sebut makruh dah. Kalau terjelah nah macam zina, macam ni haram tu disebut babu tahrim dah. Cermat yang ulama ni cermat dah. Oleh kerana itu mazhab jumhur di kalangan salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan makruh membaca Al-Quran di kubur. Inilah pendapat juga Imam Ahmad. Maka berkatalah Imam Abu Daud dalam masalah kitab dia, sami'tu Ahmad su'ila an qira'ah fil qabri faqala la. Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang bacaan di sisi kubur. Imam Ahmad kata la, tak boleh baca Quran kubur. Imam Abu Hanifah kata makruh, Imam Malik kata makruh, Imam Ahmad pun kata makruh juga. Dia teguh juga dah. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab dia Iqtida' As-Siratul Mustaqim fi Mukhalamati Ashabil Jahim, kata dia wala yuhfaz an Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalam. Wa dhalika li anna dhalika kana indahu bid'ah. Wa qala Malik ma 'alimtu ahdan yaf'alu dhalika fa ulima anna sahabata wat tabi'in ma kanu yaf'alunahu. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab dia Iqtida' As-Siratul Mustaqim, tidak ada riwayat yang sahih daripada Imam Bukhari tentang masalah ni. Tak ada jawapan Imam Syafi'i berkenaan dengan baca Quran atas kubur dah. Kerana Imam Syafi'i baca Quran sendiri untuk mati tu bid'ah dah. So kata kubur. Imam Syafi'i kata kubur baca Quran untuk mati tu bid'ah dah. Bagi Imam Syafi'i. Kayak dalam tafsir Ibnu Katsir ada ke. Tafsir Ibnu Katsir dari surah An-Najmi dah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a dah. Wala tajru wa zitu wizra ukhra tu kan. Imam Syafi'i sendiri tak sabar orang baca Quran untuk mati. Awal-awal lagi Imam Syafi'i tak bagi dah. Baca Quran saja bukan atas kubur ni. Di rumah ke masjid tak widah awal-awal lagi dah. Atas kubur lagi lah Imam Syafi'i tak terima. Kenapa? Imam Syafi'i tak terima baca Quran, tak terima dah. Jadi fa'ulima anna sahabata, maka kita dapat tahulah bahawa sahabat-sahabat dan tabi'in maka yaf'alunahu, mereka tak pernah melakukannya. Tak lagi saya. Jelas ni. Imam Abu Hanifah lagi. Imam Malik lagi. Imam Ahmad lagi. Imam Syafi'i pula. Ada. Cukup lah 4 mazhab ni. Wa qala fil ikhtiyarat al-ilmiyah wal qira'atu ma'al mayyit ba'da mautihi bid'atun bi khilafil qira'ah al-muhtadir fa innaha tustahabbu bi yasin. Katanya Ibnu Taimiyah dalam kitab dia al-ikhtiyarat al-ilmiyah, dia kata baca Quran ke atas orang mati selepas matinya itu bid'ah, perkara baru. Bersalah dengan membaca Quran ketika mana kawan itu nak mati. Tak mati lagi, sakit dah. Mak kita sakit ke, pak saudara kita sakit ke, ayah kita sakit ke. Kita baca Quran, harap-harapnya Tuhan turunkan rahmat, Tuhan mudahkan dia keluar nyawa. Itulah. Dah. Sebab itulah sebenarnya boleh baca surah mana-mana pun, tak mesti ke surah Yasin dah. Surah Yasin baca Quran di orang mati tu pun tidak sahih benarnya dah. Juga tapi bolehlah baca dah. Maknanya boleh baca lah mana-mana pun, surah Yasin ke, surah Ar-Ra'du ke dah, surah Baqarah kau boleh baca lah kau dah. Jadi tujuan kita baca Quran pada orang dia sakit tu kerana dia tak tahu apa dah. Dia nak baca Quran tadi dah mula sakit, dia gerak dah. Jadi harap-harap dia dengar Quran, dak lembut hati dia, dak. Kau nak jangan terkesan je. Siapa dia yang cerita orang di hospital lah, doktor-doktor wayak cerita lah dah pasal orang nak mati ni. Jadi bila orang baca Quran ke dia kat teriak, tak khabar pun nak kecek teriak mati dah. Dia kata aku tu hidup tu tak baca Quran dah bersetuh Quran dah dah. Allahu Akbar. Jadi baca Quran kepada orang mati ni boleh, bahkan digalakkan dah. Orang nak mati dah, bukan mati dah. Kalau dia mati dah tak boleh baca Quran dah. Mati dah. Sebab ada belum dikuburkan ke ataupun masih ada lagi ada mayat dia ke, maka tidak digalakkan baca Quran dah. Bersalah membaca Quran kepada orang yang nak mati, maka digalakkan baca Yasin kepadanya. Siapa dia royak? Ibnu Taimiyah royak.
Kemudian komen Albani kata akan tetapi hadis supaya baca Yasin pada orang mati pun dhaif juga. Dhaifun kama taqaddam. Dhaif juga Yasin. Wal istihbab sedekah sunat-sunat ni hukum syar'i. Hukum syarak. Hukum syarak nak isbat hukum syarak ada sahih. Apa boleh? Dah. Wala yathbut bil hadis dhaif. Dia syarak hukum syarak tidak akan sabit dengan berdasarkan hadis yang dhaif. Tu. Okey, habis dah. Kemudian sekarang ni apa dia Albani sebut pula pendapat yang kedua yang mengatakan boleh baca Quran atas kubur. Boleh baca Quran pada orang mati pula. Dah. Saat ini disebut pendapat jumhur. Jelas pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Dah. Ni sebut pendapat yang kedua hak kata boleh pula. Kalau dia jawab susah dah. Dah, mu tempat kita boleh baca Quran kan? Bukan boleh lah. Siap dengan upuh-upuh dah. Tengok ni. Wa amma ma jaa fi kitabir ruh, tengok amanahnya Albani disebut juga dah. Amanah. Kalau kita ada sebut pendapat ni sebut ke dia mungkin tak sujud dah. Tapi disebut juga. Ada pun pendapat orang yang mengatakan boleh baca Quran macam mana dah? Kena bincang molek ni. Wa amma ma jaa fi kitabir ruh li Ibnu Qayyim safhah 13 dah. Qala al-Khallal wa akhbarani al-Hasan bin Ahmad al-Warraq qala hadatsana Ali bin Musa al-Haddad wa kana saduqan qala kuntu ma Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhari fi jenazah falamma dafal al-mayyit jalasa rajulun darirun yaqra'u ila qabri faqala lahu Ahmad ya hadha innaha al-qira'ah inal qabri bid'ah. Tengok amu ingat hadis ni disebut oleh seorang ulama Azhar. Nama apa ulama Azhar amu tak ingat dah. Amu beli buku dia, kecil buku dia dah. Dia panggil Adabul Ikhtilaf. Buku Adabul Ikhtilaf. Dia nak rayaknya kita ni sesama orang yang berilmu ni balas-balas juga tapi kena ra'i dah khilafnya. Jadi dia orang mari hadis ni lah. Hadis ni yang pertama sekali mula-mula Imam Ahmad tak setuju dengan baca Quran atas kubur tu. Kemudian orang mari hadis pula. Imam Ahmad pun terima boleh baca Quran atas kubur. Dia mari hadis tu. Ulama Azhar ni ketua fakulti dakwah ni. Rif'ah apa nama beliau dah. Ada buku dia mau beli sebutir dah. Jadi mari hadis ni, jawab mari hadis ni. Sedekah kita jawab mana dah. Sahih tak sahih hadis ni dah. Betul tak betul hadis ni. Tengok cerita dah. Orang hujah ni saya hujah memang cerita ni. Tengok. Ceritanya katanya Al-Khallal telah memberitahu kepada aku oleh Hasan bin Ahmad Al-Warraq. Telah memberitahu kepada kami oleh Muhammad bin Ali bin Musa Al-Haddad. Dia ni seorang yang jujur dah. Dia berkata, aku berada bersama-sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Kami menghadiri pengkebumian jenazah dah. Bila dikebumikan jenazah selesai tu, tiba-tiba mari seorang lelaki yang buta sedang membaca Quran atas kubur di kepala kubur sana dah. Imam Ahmad tengok baca Quran atas kubur, Imam Ahmad tegur lah. Ya hadza, orang tu baca Quran atas kubur tu bid'ah tu. Imam Ahmad tegur lah. Ya hadza innal qira'ata il qabri bid'atun dah. Falamma kharajna min al-maqabir, katanya siapa dia? Ali bin Musa Al-Haddad. Bila kami keluar pada tanah kubur, Muhammad bin Qudamah pun panggil Imam Ahmad. Dia kata, wahai Abu Abdullah, apa pendapat kamu terhadap Mubashir Al-Halabi? Mubashir Al-Halabi seorang perawi hadis lah. Jawab Imam Ahmad, sikah. Qala katabta anhu syai'an? Adakah kamu pernah menulis hadis daripada Mubashir Al-Halabi ni? Imam Ahmad kata, ya, aku tulis hadis dia. Qala fa akhbarani, maka jawabnya Muhammad bin Qudamah, maka Mubashir telah menceritakan kepada aku daripada Abdurrahman bin Al-Lajlaj ataupun Hallaj daripada bapanya bahawa bapanya telah mewasiatkan bila dikebumikan dia supaya dibaca di kepala mayat dia surah Fatihah dan awal surah Fatihah dan akhir surah Fatihah, awal surah Baqarah dan akhir surah Baqarah. Maka Imam Ahmad pun tanya Muhammad bin Qudamah, adakah benar kamu mendengar Ibnu Umar? Kemudian dia berkata, aku telah mendengar Ibnu Umar telah mewasiatkan perkara ini. Bila aku mati membacalah Quran kubur aku, membacalah surah awal surah Baqarah, akhir surah Baqarah. Awal surah Baqarah maksudnya alif lam mim lah. Akhir surah Baqarah tu iaitu amanar Rasul. Faqala lahu Ahmad farji. Kalau gitu juga, mugi klik semula kubur, baca Quran semula kubur. Imam Ahmad suruh baca Quran semula atas kubur. Sebab ada hadis tak ya?
Imam Ahmad tarik balik pendapat dia tak boleh bid'ah maksudnya. Macam mana tu? Dah. Mau jawab hadis ni. Sebab hadis jadi hujah ni. Dia bahkan hadis ni tak silap ambonya ada dalam Risalihin pun ada. Hadis Salihin itu tidak Ibnu Umar, hadis sahabat lain lah, yang mana dia suruh baca Quran atau hubur dia dah. Macam mana nak jawab? Okey, jawab hadis dah. Yang pertama dah. Kata dia anna subut hadil kisah an Ahmad nazaran dah. Betul kau duk kisah ni berlaku pada Imam Ahmad, hak tu nazar, kena perhati molek. Kena cek balik dah. Betul tak cerita ni? Kalau hadis lagi jadi dhaif, tak sahih. Kalau hadis tak sahih, ni cerita Imam Ahmad ni. Betul ni. Kena pasti molek dulu. Kerana Syekh pada Khalal, guru pada Khalal itu iaitu Hasan. Guru pada Khalal iaitu Hasan bin Ahmad Al-Warraq tu lam ajid lahu terjemah. Tidak ada terjemahan. Siapa dia ni untuk guru dia ni? Orang boleh cek lalu. Albani cari lalu siapa dia untuk guru pada Al-Khalal, siapa dia untuk guru dia? Siapa dia untuk guru dia? Tak jumpa cari je. Fima indil an, sampai sekarang aku tak jumpa cari. Aku bad habis buku tak cari. Tak jumpa cari siapa dia untuk guru dia pada. So begitu juga guru pada dia juga Ali bin Musa Al-Haddad. Aku tak kenal dia. Siapa dia? Dah, cek pun siapa dia ni? Wa in qila fi hadzal sanad annahu kana saduqan fa inna adh-dhahir anna al-qa'il huwa al-warraq hadha. Kalau dia kata jujur, siapa dia kata jujur tu? Iaitu Al-Warraq dah. Warraq sendiri pun mutahudah keadaan dia macam mana dah. Dia sendiri pun perawi yang tidak sikoh dah. Tu dari segi kajian sanad hadis lah. Tidak dikenali, tidak ditemui siapa dia yang merawatkan hadis. Nah, kamu dia hak dikenali dia pun dhaif juga dah. Okey, yang kedua dah. Annahu in sabata zalika anhu fa innahu akhassu mimma rawahu Abu Daud anhu. Wa yantuju min al-jam'i baina riwayataini anhu anna madhhabahu karahatul qira'ah al-qabri illa inda dafan. Okey. Kalau kita kata hadis ni sabit lah, hadis ni boleh diterima lah. Sebab memang betul cerita ni dah. Maka kita kata pendapat Imam Ahmad tu makruh baca Quran atau kubur dah. Kecuali keadaan sahaja. Ketika selepas ke bumi tu pun baca awal surah Baqarah ke surah Baqarah habis lah. Khatam lah. Tak ada kau lah. Jadi hak lepas pada tu nak jadi aku baca Quran? Tak ada. Hak ni hanya dibaca selepas ke bumi sahaja. Maksudnya akhas, khusus kepada selepas ke bumi saja baca awal surah Baqarah akhir surah Baqarah. Dua. Yang ketiga, anna sanada bihadzal athar la yasihu an ibni Umar. Walau furida subutuhu an Ahmad wa dhalika li anna Abdurrahman bin Al-Ala bin Lallaj ma'dud min fil majhulin. Yang ketiganya sanad dengan asar ini tidak sahih daripada Ibnu Umar. Orang hak riwayat daripada Ibnu Umar tak sahih riwayat dia dah. Sebab hadis ni hadis dia. Jadi hadis yang kedua tu tak sahih sanad dia daripada Ibnu Umar dah. Kerana walau furida subutuhu dah. Kalau kita kata sabit hadis ni daripada Imam Ahmad dah. Kenapa tak sabit tu? Kerana Abdurrahman bin Al-Ala bin Lallaj termasuk orang yang majhul dah. Tak siapa tahu siapa dia ni dah. Sebab yang disebut oleh Imam Zahabi dalam terjemah dari kitab Mizan dah. Imam Zahabi sebut dia tu majhul dah. Tu. Adapun tausik dah, Ibnu Hibban kata sikah, maka tidak dipakai sikah yang disebut oleh Ibnu Hibban. Sebab apa? Sebab Ibnu Hibban memang masyhur orang yang bermudah-mudah dalam mensikah ke perawi hadis dah. Sebab itulah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri tak pakai apa dia takdil yang disebut oleh Ibnu Hibban dah. Dan kita ada at-taqrib dah. Okey, itu berkenaan dengan sanad hadis dah. Yang keempat dah, nak jawab hadis lagi dah. Yang keempat, annahu law sabata sanaduhu an Ibni Umar fa huwa mauqufun lam yarfa'hu ila nabi. Kalaulah hadis ni sabit pada Ibnu Umar, memang sahih, tak ada bertikar dah. Umar yang nak sana ni. Okey, ni perbuatan Ibnu Umar, ni bukan perbuatan Nabi ni. Dipanggil perbuatan sahabat, dipanggil mauquf, hadis mauquf, bukan hadis marfu' dah. Okey, apa hukum hadis mauquf ni dah? Hadis mauquf ni fala hujjata fihi aslan, tidak ada hujjah padanya dah. Kenapa? Kerana dia bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW.
Loh, sahabat-sahabat lain tak sebut, Nabi pun tak anjurkan, tiba-tiba dia seorang sebut dah. Jadi riwayat dia ni syaz dah, ni syaz dah. Wa mislu hadzal athar ma dzakara al-Qayyim aidan wa dzakara al-Khallal an Sya'bi qala kanat al-ansar idza mata lahum al-mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una al-Quran dah. Ni dah dalil lah. Ambo orang wi buku kan bahasa dah. Tak silapnya Nawawi Al-Bahri dah, Ustaz Nawawi Al-Bahri. Dia ni saing dengan Zamih Al-Ghari. Tok guru Zamih Al-Ghari. Ada wi buku ambo lah, ada cikgu di Cebepak dengan Cebepak dia wi kata lelaki dia. Dah, lelaki dia wi gambar pula buku tu. Seterus Ustaz tengoklah. Jadi antara ni hujah-hujah dia. Antaranya hadis ni dah. Yang keluar ni, dia disebut hadis ni. Iaitu dia sebut antara riwayat disebut oleh Ibnu Qayyim juga, iaitu Al-Khallal menyebut daripada Sya'bi. Sya'bi kata orang Ansar ni bila ada kematian sahaja, maka mereka berulang alik pergi kubur baca Quran atas kubur. Orang Ansar ni memang main. Sahabat Nabi. Orang tu pergi mari tu, orang pergi, lepas tu orang ni pula pergi dah. Sebab tu dia kata baca Quran atas kubur tu sunat dah. Tunggu kubur lagi sunat dah. Afdal dah. Okey, baca nak jawab ni. Fa nahnu fi syakkin min thubuti dhalika an Sya'bi bi hadha lafzi khassatan. Faqad ra'aitu Suyuti qad awradahu fi syarh as-sudur bi lafzi kal-ansar yaqra'una inal mayyit surah al-Baqarah dah. Maka kami maksudnya ahli hadis dah, meragui terhadap betul ke tidak riwayat oleh Sya'bi dengan lafaz yang khusus ini dah. Kerana aku telah melihat dalam kitab As-Suyuti, Suyuti sebut dalam kitab dia Syarh As-Sudur dengan lafaz orang Ansar membaca Al-Quran di sisi mayat mereka surah Al-Baqarah dah. Dia kata Imam Suyuti, hadis ni riwayat Ibnu Syaibah wal Marwazi. Kemudian dibawa pula oleh dalam babu bayakul insan fi maral mauti dah. Sedekah tengok ni tengok mulai jumpa cari cuba dia pucuk dia dah. Nak berdebat payah saya nak berdebat ni kata ngambil habis kitab nak balik. Okey, hak mu kata orang Ansar tu pergi ke kubur baca Quran, orang mati dah terkubur pergi mari tu. Mai mana riwayat dia? Sya'bi sebut. Okey? Tak apa. Kita jumpa dah. Kita cari, maka hadis ni disebut oleh Imam Suyuti. Okey, Imam Suyuti sebut dengan apa kata lain. Imam Suyuti kata orang Ansar ni, aku melihat orang Ansar ni membaca Quran di sisi orang mati surah Baqarah dah. Imam Suyuti buat mari hadis ni mana? Di bawah tajuk ke dia? Tajuknya babu ma yaqulul insan fi maradil mauti wa ma yukra'u indahu. Tengok ni. Hadis ni Imam Suyuti sebut bawah tajuk bab apakah yang perlu seseorang manusia sebut ketika mana kawan sakit nak mati, dan apakah yang perlu dibaca di sisinya. Maksudnya orang Ansar pergi kat orang mati tu, maksudnya pergi baca dekat orang nak mati surah Baqarah, maksud dia nya bukan orang mati dah. Tu maksud dia maksud Imam Suyuti dah. Thumma ra'aituhu fil musannaf li Ibnu Abi Syaibah wa tarjamalahu biqaulihi babu ma yuqalu indal maridi idza hadara. Tengok. Kemudian dalam kitab musannaf Ibnu Abi Syaibah pula hadis ni disebut di bawah tajuk apakah yang perlu dibaca kepada orang sakit bila dia tu nazak nak mati dah. Dah. Maksudnya mereka buat marilah perbuatan orang Ansar yang baca Quran surah Baqarah kepada orang sakit nak mati. Fatabayyana anna fi sanadihi mujalidan wa huwa Ibnu Sa'id qala al-Hafiz fi taqrib laysa bil qawi wa qad taghayyara fi akhir umrihi. Telah jelaslah dalam sanad hadis ni ada seorang perawi namanya Mujalid Ibnu Sa'id. Katanya Al-Hafiz Ibnu Hajar kitab taqrib dia tidak sebut seorang perawi yang kuat bahkan dia nyanyuk waktu akhir umurnya Fazahara bi hadza anna al-athara laysa fil qira'ah inal qabri bal inal istihdar. Maka sabitlah bahawasanya asar ini bukan baca Quran atau kubur, tapi baca Quran ketika mana seseorang itu sakit nak mati. Ni yang mutem kali pertama menjawab dia ni. Dah. Hang baca dah ujah kata boleh baca Quran. Jadi hak ni malam ni malam pertama untuk jumpa hari. Jumpa Albani sebut bab tu bab ni dah. Ni sebenarnya dah ahli ulama lah boleh bicara berkenaan dengan hadis-hadis ni, ilmu hadis dah. Okey, ada riwayat pula. Banyak riwayat baca Quran atas kubur ni ni riwayat Ibn Albani buat belakang dah. Ada orang kata riwayat siapa dia baca qul huwallahu ahad lalu tepi kubur, maka akan dapat syafaat lah oleh kubur. Macam mana dia? Ada pun hadis yang mengatakan mamarra
bil maqabir faqara'a qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas 11 maratan thumma wahaba ajrahul amwat u'tiyal ajri bi'al amwat. Adapun hadis yang mengatakan sesiapa yang lalu di tanah kubur kemudian baca qul huwallahu 11 kali, maka dia pun menghadiahkan pahala kepada si mati, maka diberilah pahala itu kepadanya dengan bilangan berapa ramai orang mati atas kubur tu. Kalau 1000 orang lah pahala, 1000 pahala boleh pada orang mati sana. Bi'al maqabir ni sama dua lah, sama ada diberi pahala mengikut bilangan orang kubur ataupun diberi pahala belaka ada tanah kubur tu. Berapa orang ada kubur tu beri pahala belaka. Dah. Katanya Albani hadis ni hadis batil, maudhu' dah. Hadis maudhu', hadis orang reka dah. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Khalal tetap baca ayat atas kubur dah. Dia Ad-Dailami dalam kitab Nuskhah Abdullah bin Ahmad bin Amir daripada bapanya, daripada Ali Ar-Ridha daripada bapa datuk neneknya dah. Dan nuskhah ni nuskhah yang direka-reka dah. Yang batil dah. Tak terpisah daripada Abdullah ini dah. Sedangkan Abdullah ni mereka hadis daripada bapanya dah. Sebagaimana disebut oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Mizan, diikuti oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia Al-Lisan dah. Kemudian disebut oleh As-Suyuti dalam kitab dia Zalil Ahadis Al-Mawdu'ah dah. Kemudian Suyuti sebut hadis ni dah. Tu. Kemudian diikuti oleh Ibn Arraq dalam kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah dah. 4 orang 5 orang sebut hadis ni maudhu' belaka. Dah. Semuanya ahli sunnah belaka sebut dah. Kemudian Imam Suyuti sendiri lupa terhadap apa yang dia sebut ni, lalu dia membawa hadis ni dalam kitab dia Syarhus Sudur dengan riwayat Abu Muhammad As-Samarqandi dalam kitab berkenaan kelebihan qul huwallahu ahad. Imam Suyuti sebut dah hadis ni maudhu'. Pas dia sebut pula kitab dia pula, dia tak ingat sebut hadis ni maudhu'. Dia sebut saja, dia tak sebut darjat macam mana dah. Kena saya. Oh, banyak lebar ni. Kena baca Quran atas kubur ni. Kena saya. Tak apalah, akhir sekali dah, akhir sekali. Habis-habis dah. Akhir. Adapun yang disebut oleh adapun kealpaan Imam Suyuti sehingga dia mari hadis qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad dalam kitab dia, kalau dia senyap saja, maka na'am qad asyara qabla zalika ila dha'fihi. Sebenarnya dia telah mengisyaratkan lemahnya hadis ini. Tetapi tidak memadai kerana hadis ni bukan dekat lemah, maudhu' hadis ni. Orang reka dah. Dengan sendiri mengakuinya dah. Fala yujzi al-iktisar atau dha'ifi, maka tak cukup Imam Suyuti mengatakan dhaif saja. Sebab hadis ni tu maudhu' dah. Sebab tidak harus juga Imam Suyuti sebut hadis diam saja, tak boleh dah. Tu. Dia mesti sebut darjah hadis kan. Kalau tidak akan tertipulah orang lain dah. Dia kata tak ada uang lah, kita ada hadis ni. Memang ada lagi kita hadis ni. Tapi mesti ketika kata maudhu' hadis ni. Dah. Oh, berat ada lagi kitab betul belaka kan. Dalam Quran tu sebut perkataan kafir. Atau kalau pakai perkataan kafir tak boleh pakai tu. Tu sebut perkataan kafir dalam Quran. Kita pun ambil perkataan kafir tu guna. Boleh? Salih. Mana boleh? Kena. Okey, sebagaimana disebut juga oleh Ismail Al-Ajaluni ni, kita ada Kashful Khafa dah. Ni kita yang beli baru ni, yang beli ke sayang boh. Order Mesir, Kashful Khafa dah. Dia mari semua hadis-hadis dhaif maudhu' dah. Kerana dalam Syekh Ismail Al-Ajaluni menisbahkan kepada Ar-Rafi'i. Dan tarikh dia dah, dia diam saja dah. Sedangkan ma'a annahu wada'a kitabul mazkur al-kashfi amma ishtahara. Sedangkan tujuan kitab dia ni nak mendedahkan hadis-hadis dhaif dah. Kamu dia diamnya orang yang mahir di segi ilmu hadis dah. Tidak boleh kita buat hujah bahawasanya hadis ni boleh diterima, tak boleh dah. Diam saja tak boleh dah. Atau boleh beramal dengannya dah. Sebagaimana dalam perbahasan berkenaan dengan beramal dengan fadail amal lah. Jadi Albani kata, dia ceritalah, dia tak kira mazhab mana pun, kalau orang tu tinggal hadis Nabi, tidak ambil hadis sahih, tak kira dah. Dia kesilap juga dah. Imam Albani kata, aku sendiri tengok di kalangan pengikut-pengikut mazhab Hanafi ni, mereka berhujah dengan hadis ni untuk baca Quran atas kubur. Sedangkan Imam Abu Hanifah kata tak boleh baca Quran atas kubur. Pengikut-pengikut dia kata boleh dah. Iaitu Syekh At-Tahtawi dalam kitab Hasyiah dia Marakil Falah. Ni kitab ni ngaji Pakistan kat ni. Walau kita kat kitab perukun ni lah kitab ni. Kitab perukun ni lah kitab ni. Wa qad azahu ila hadza ila Darqutni. Kemudian dia disebutkan hadis kepada Darqutni dah. Wa adhunnuhu wahman. Aku sangka dia ni tersalah dah. Fa inni lam ajid ghairahu wa azahu ilaihi. Aku tak jumpa cari Darqutni. Cari aku tak jumpa cari dah.
Tak ada orang, tak ada seorang pun yang menisbah pada rukun ni dah. So dia hak masyhurnya dengan ilmu ini bahawanya menisbah pada rukun itu cara mutlak maksudnya sunan. Sedangkan hadis tak ada dari sunan dia dah. Wallahu a'lam dah. Jadi Albani jawab rapat-rapat jawab. Dah. Dia korek ke bawah dia korek. Habis kita dia sebut belakang dah. Jadi tak sabitnya baca Al-Quran kepada orang mati dia semua hujah-hujah tu sama ada hujah yang maudhu' ataupun hujah tu tidak sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Kemudian wa yajuzu raf'ul yadaini fi du'a. Tu masalah baru lah. Kita sama ke datang lah. Jadi kesimpulan kita malam ni iaitu pertama sekalinya tujuan ziarah kubur dua perkara dah. Pertama untuk memperingatkan kita boleh mati di akhirat, yang keduanya supaya kita boleh berdoa dan mohon ampun dan rahmat kepada si mati. Yang keduanya tidak disyariatkan, tidak dibolehkan, tidak digalakkan membaca Quran atau kubur dah. Wallahu taala a'lam wa alam. Ada soalan ke? Ya. Okey, soalan dah. Soalan lah. Soalan yang pertamanya berkenaan dengan amalan selepas wisalah mayat-mayat tu Al-Fatihah. Dah. Bukan Al-Fatihah lah, siap dengan ayat kursi, dengan qul huwallahu ahad 7 kali. Dah. Bukan Ustaz. Kena kau ada wirid pas mayat jenazah ni. Kita tak tahu. Kena kau ada wirid lepas mayat jenazah. Bukan lepas sembahyang fardu ada wiridnya. Sembahyang sunat tak ada wirid. Lepas sembahyang sunat ada wirid ke? Tak ada wirid lepas sembahyang sunat ke? Lepas sembahyang wajib saja ada wirid ni. Sembahyang sunat tak ada wirid. Jadi lepas jenazah ada wirid. Tu. Besar tu wirid tu. Dah. Jadi soalannya betul ke tidak baca surah Al-Fatihah atau surah-surah lain dibaca oleh imam dan makmum di belakang lepas pada sembahyang jenazah dah. Kena tanya orang yang buat lah. Kita tak buat ni tak tahu, tak cuba cari dalil dah. Sedangkan kalau kita tengok dalam bab jenazah ni komplit dah tu rasanya. Kalau dalam kitab hadis Bulughul Maram ke Umdatul Ahkam kau sebut belakang dah. Bab sembahyang jenazah Nabi sembahyang mana? Nabi sembahyang berapa kali takbir baca? Ada qomat apa dia? Ada qomat azan kau tidak deh. Kemudian baca Nabi baca gapo dalam surat jenazah tu? Dalam takbir tu. Dah. Ada komplit lekat dah. Tiba-tiba tak sebut pun berkenaan dengan Fatihah kau gapo kau. Jadi main mana baca dah. Ni orang kita ni suka nambah orang kita ni, suka nambah. Dah. Suka nambah. Ni masalah. Fatihah tu baca dari semaya. Lepas takbir pertama baca Fatihah ada ke tadi? Baca Fatihah gaduh pula pas semaya tak ada baca Fatihah. Dah. Jadi membaca Quran ataupun membaca Al-Fatihah atau surah-surah lain lepas pada sembahyang jenazah tu tidak sunat dan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Bahkan menyalahi sunnah Rasulullah lah. Sebab Nabi suruh kita segera bawa mayat ke kubur. Kita pergi mempelewat-lewat ke bola. Al-Fatihah 7 kali. Tak baca Fatihah. Al-Ikhlas 7 kali pula. Dah. Perlu kau ni tunggu dah. Pas doa bolok agak tangan dah. Jadi itu semua sekali tu tidak bukan panduan Nabi lah. Alangkah baiknya kita hidup zaman Nabi dulu kita tengok Nabi sembahyang jenazah macam mana. Dah. Ni ustaz kita royak tak yakin. Ya Allah ustaz royak. Ya Allah kau dak. Payah. Alangkah baiknya kalau kita sendiri hidup zaman Nabi dulu kita tengok macam mana Nabi sembahyang jenazah, adakah Nabi baca Fatihah kau, Nabi doa kat tangan kau dulu.
Pas Nabi tanya, ada apa ke bagi banyak ini? Loh, ada ke baik kita sendiri boleh tengok Nabi semaya jenazah macam mana? Kan? Oh, kita yakin. Oh, ni kau hadis pun kita tak percaya juga. Mana ya kan? Tak ada lah. Apa? Tak boleh. Okey, itu saya jawab lah. Jawab kepada tidak sunatnya baca mana-mana surah ataupun baca lepas semaya jenazah lah. Okey, yang kedua dah. Berkenaan dengan orang bukan Islam masuk dalam masjid macam mana dah. Kalau dia nak mari dengar kuliah ke ataupun nak dengar taklimat apa-apa, boleh ke tidak orang bukan Islam masuk masjid dah. Dia sebenarnya bab orang bukan Islam masuk masjid ni jelas dah hadis tu. Dalam kitab Bulughul Maram, mama baru sudah mengajar Bulughul Maram di Majlis Sunnah kan. Kemudian mengajar fiqh sunnah di Majlis Al-Ikhlas. Bab masjid. Khusus bab masjid. Dah. Jadi banyak-banyak tajuk hadisnya ialah hadis ni lah. Hadis ni Ibnu Umar bawa ni. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi menghantar tentera berkuda. Lalu menangkap seorang kafir, ketua dia dah. Lalu dia tambak ketua kafir ni di Tia. Tia mana tu? Tia Masjid Nabawi. Berapa hari? 3 hari di Masjid Nabawi. 3 hari. Bukan dia mari sukarela. Nabi ikat dia di masjid. Jadi berkenaan dengan hukum bahawa kafir masuk masjid ni sebenarnya jelas berlaku dah mazhab-mazhab tu. Kalau kita nak rujuk ke Jaking ke majlis agama, boleh rujuk, boleh tengok lalu dah taik ya. Hukum orang bukan Islam dan Muslim masuk masjid. Taik ya, tubik lalu jawapan. Jaking ke majlis agama, kau tubik lalu jawapan. Kau Mas Melayu. Tanya kau Arab, kau tubik banyak jawapan. Dah. Jadi sebenarnya orang bukan Islam boleh masuk masjid ni dah. Hak tak boleh nyesal ya, Masjidil Haram ni masuk. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang musyrik itu najis dah. Maka janganlah mereka mendekati masjid lepas pada tahun ni dah. Lepas pada tahun Nabi buat haji wida tak boleh dah, lepas tu tak boleh dah. Jadi sebelum tu masih dibenarkan mereka dah. Jadi Masjid Nabawi boleh. Masjid-masjid lain boleh. Hak tak bolehnya Masjidil Haram sah tak bolehnya dah. So yang keduanya, kalau tengok di masjid negara sendiri lah, contoh pak kita lah, masjid negara, terus tengok masjid negara ni, pelancong-pelancong pergi kan ada baju dia tu, dia masuk masjid negara dah. Dah. Kalau tak boleh tu mesti Jaking fatwa dah tak boleh tu. Mesti masjid imam negara kau tak boleh tak boleh. Jadi sebenarnya di sisi imam semua kali boleh belaka dah. Cuma orang kita tak biasa. Dia tak biasa. Tak biasa tengok kau, tak biasa awak masuk kau, dia kejut lah. Dah. Jadi kena pelih-pelih lah royak. Tak kena selutuk lah. Kena royak. Fatwanya macam mana? Jaking kau majlis agama kau, imam mazhabnya macam mana? Pendapat Imam Syafi'inya macam mana? Royak-royak tentang hukum ni. Kemudian kita royak lah contoh semua sekali. Kemudian barulah kita royak lah. Dah. Memang kejut juga. Kamu tak biasa kan? Dah. Jadi sebenarnya orang bukan Islam boleh masuk. Dari zaman Nabi ni orang bukan Islam mari temu dengan Nabi. Mari bincang dengan Nabi, orang Yahudi mari temu dengan Nabi. Bahkan hadis ni siap tambah lagi orang kafir dalam masjid. 3 hari 3 malam. Siapa masuk Islam dia? Siapa masuk Islam dia? Siapa gitu? Sebab apa? Sebab dia tengok perbuatan Nabi semaya, dia tengok Nabi ni bercakap akhlak Nabi, akhirnya dia tertarik masuk Islam dia. Amo pernah sekali amo mengajar di Masjid Mardi. Apa dia mana Mardi Sedar tak? Sedar. Lepas pada mengajar tu dia ada jamu sikit lah. Makan-makan kuih, minum air kopi. Mari orang Hindu 2 orang. Pelajar UPM mari 2 orang lah. Saing dia seorang. Dak 2 orang mari dah. Minta tolong ustaz, tolong baca sikit, tiup-tiup sikit dia kata. Dak. Kata apa? Dia kata dia ni asalnya dia muka suka baca, dia duk buat tesis berapa dia tahu. Dia keluk tengok malam sama. Jadi dia tu macam ada orang ikut belakang. Jadi nak tidur tak boleh. Dia takut sama lah. Dia pergi temu belakang dah. Temu kuih dia, temu dah, gitu, temu dah macam-macam orang temu lah. Jadi nak temu ustaz lah pula ni, mari masjid lah. Kita pun kata, saudara kan. Tak tiap kita je. Kita pun ajar lah dia. Kita doa pelindungi, baca dia. Kita ajar kok Melayu dah. Kok bahasa Melayu, kok bahasa Arab, ajar dia lah. Jadi apa dia amanah rayaknya dari segi mazhab, dari segi fiqh, dari segi fatwa
boleh tengok lalu dah. Masing-masing taib belaka, dah suruh anak-anak taib kau waktu bik ketah tu berkenaan dengan hukum orang bukan Islam masuk masjid dah. Cuma kalau orang kapur kita tak payah lagi juga. Selalu lah tu ayatnya dah. Benar Ustaz? Dia kena pakai uslub juga dah. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai Aisyah, jika sekiranya bukan kerana umatmu ni kaum kamu ni bukan baru tinggal Islam saja, aku akan runtuhkan Kaabah ni, aku bina hal lain. Tapi dia takut mereka tak ada terima, tak ada nak mikir, maka Nabi pun biarkan peminat Kaabah ni gitu saja dah. Jadi gitulah dipanggil uslub dakwah ni. Kalau tak payah lagi kena ayat sebelum dah. Wallahu taala ala wa alam. Ya? Obama masuk ni. Obama dengan tikmim besar dah. Tikmim besar lagi. Siap tikmim besar kan? Royak lah pesan lagi dia. Jangan tindah umat Islam dah. Jadi sebenarnya memang kita kena bagi peluang pada buka Islam dengan Quran. Hatta yasma'a kalam Allah fa'ajirhu. Hatta yasma'a kalam Allah. Al-Quran kata bila pelindung kepada mereka sehingga mereka mendengar kalam Allah dah. Kita nak pergi dakwah tempat orang kafir, dah. Dia nak main dengan kita. Dia molek baru. Dah. Kewajipan kita dakwah ke dia tu. Kan Ustaz? Tak sibuk masuk depan ni, duduk belakang-belakang lah kata. Dah, atas belakang juga. Kan Ustaz? Dengarlah. Dah, menapuk juga. Cuma je kena jaga kehormatan lah. Biasa kita orang Islam pun jaga kehormatan juga. Kita mari baju macam-macam mari masuk masjid tak boleh juga. Orang kafir pun tak boleh juga dah. Tak boleh belakang dah. Jadi kena jagalah kehormatan dia tu. Dulu kan pernah ada isu dulu kan di Selangor. Nama apa Tok Wakil tu? Di AP lah. Boleh puasa, suka siap bucak lagi. Orang tin tu tak pakai tudung. Kan orang komen belakang kan. Jadi isu lah gitu sekali tu. Tu sebab tidak menjaga adab lah, kena jaga molek lah. Kalau repu agak tutup aurat dulu, pakai molek-molek dah. Kalau lelaki kak kena jagalah. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.